Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua students 5 Al-Biruni. Okey, kita bertemu kembali dalam kelas sejarah, pada hari ini iaitu hari Jumaat, 28 hari bulan 5, 2021. Hari Jumaat, hari yang baik, penghulu segala hari. Dan hari terakhir sekolah sebelum kita cuti esoknya, selama 2 minggu. Kan? Baiklah, sebelum kita mulakan kelas adalah elok kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, marilah sama-sama kita mengucapkan penuh rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dikurniakan satu lagi kehidupan pada pagi ini selepas kita sebahagiannya mati malam tadi. Kita tidur tu kan, saudara kematian. Tiba-tiba kita bangun, hidup lagi. Okey, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepadanya. Alhamdulillah. Kan, semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita mulakan kelas, cikgu ada beberapa peringatan dan juga pemberitahuan. Okey. Tapi sebelum tu, Alia, dengar tak Alia? Suara cikgu? Dengar. Okey, bagus. Okey, terima kasihlah Alia Mawadah yang berjuang bangun pagi kan. Okey, duduk di depan laptop, di depan telefon untuk belajar. Okey. Sebab cikgu cakap apa awal tadi demi masa kita akan rugi. Okey, lebih-lebih lagi awak tahu ni SPM. Okey, baik. Berkenaan dengan cuti sekolah cikgu akan adakan kelas, beberapa siri kelas untuk kita belajar sehingga bab 5. Sebab nanti peperiksaan pertengahan tahun akan diuji sehingga bab 5 tingkatan 5. Dia tampak semualah gitu. Sebab kita banyak ketinggalan. Sebab apa ketinggalan? Sebab yang pertama PDPR 2.0. Yang lalu ramai tak hadir. Cikgu bila bersemuka di sekolah, cikgu terpaksa cover topik-topik yang terjejas itu. Elok-elok dan cover, tiba-tiba PDPR sekali lagi. Tu lambat tu. Yang kedua sebab cikgu sibuk terlibat dengan penandaan SPM. Itu masalah tu, tak banyak hari tak masuk kelas kan. Gitu. Baik, tu yang pertama. Baik, yang kedua, jadi kelas-kelas tersebutlah, kelas-kelas tambahan secara Google Meet sebenarnya. Cikgu tak wajibkan kehadiran tu. Cikgu serahkan kepada kematangan anda. Awak dah besar, awak dah matang, fikir baik buruk kan. Jadi kalau yang tak hadir tu bolehlah belajar sendiri melalui rakaman yang cikgu buat. Baik. Bila tarikhnya? Untuk minggu depan cikgu akan start hari Isnin untuk 5AB. Hari Isnin. Ada tak cikgu-cikgu nak buat kelas tambahan pada hari Isnin tu? Cuba respon Mawadah ke Alia. Ada tak? Tak ada. Setakat ni 5AB kita mula pada hari Isnin. Pukul 9 pagi sampai pukul 11, 2 jam saja. Cikgu tak nak lama-lama sebab kita dengan Google Meet tu nanti dia banyak masalah pada mata dan juga otak kan kalau lama-lama sangat menghadap gadget ni. Kemudian hari Selasanya adalah untuk 5AF. Hari Selasanya untuk 5AF.
Kemudian pada hari Khamis, minggu pertama cuti tu kan, minggu depan tu, hari Khamis tu ada bengkel pemantapan kebat. Bengkel pemantapan kebat. Cara-cara nak jawab soalan kebat dalam SPM. Jadi jangan ketinggalan untuk tidak menyertainya, mesti sertai jangan ketinggalan gitulah, insyaallah. Kemudian kita akan buat perkara yang sama. Okey, untuk minggu depannya kan cuti 2 minggu, kita ada kelas lagi. Kita akan buat kelas dan kelas sehinggalah sampai bab 5. Tengoklah, kita bermula dengan hari Isnin untuk 5 FB dan hari Selasa untuk 5 AF. Kemudian dah habis tu akan ada lagi kelas supaya kita habiskan topik sampai bab 5. Ya. Nanti kemudian cikgu akan berikanlah tajuk-tajuk yang keluar nanti masa kelas tambahan nanti tajuk-tajuk yang keluar dalam peperiksaan tengah tahun. Tajuk soalan tak boleh bagi. Soalan cikgu pun tak tahu. Kan? Okey, baik. Baiklah. Tanpa buang masa lah, kita ni kita sambung pelajaran. Okey. Baik. Kalau tak silap cikgu, last pelajaran kita, hari Isnin yang lalu, cikgu ada beri latihan. Latihan itu cikgu nak tengok akhir kelas ni. Akhir kelas ni dulu. Kalau sempat, kalau sempat awak kena hantar. Nanti cikgu beritahu. Kalau tak sempat awak kena hantar pada cikgu, cikgu tolong semakkan. 2 latihan kan. Baik, jadi cikgu share skrin cikgu dengan anda sebentar. Okey, baik. Okey, pelajar-pelajar respon, nampak tak skrin yang cikgu kongsikan? Nampak. Okey, ini adalah latihan soalan respon terbuka ataupun esei. Buat jawab dalam testpad. Okey, elok-elok. Kemudian kalau cikgu rancang nak bincang soalan ini di akhir kelas pagi ni. Tengok dulu macam mana sebab kita banyak benda nak cover kan. Kalau tak sempat juga, awak hantarlah jawapan lengkap melalui Telegram. Cikgu akan semak insya-Allah. Okey. Baik. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Kita akan masuk bab yang baru. Bab yang baru pula. Subtopik yang baru sebenarnya. Yang lepas kita sudah sampai fungsi majlis raja-raja. Ni. Kalau tak silap cikgu lah kan. Kan ada sambungan, bukan Tak. Ni, tak ada sambungan. Dia last, fungsi majlis raja-raja. Yang ni, betul tak? Mawadah. Kan? Okey. Jadi kita akan masuk subtopik 3.3 yang di-Pertuan Agong dan raja dalam perlembagaan persekutuan. Cikgu besarkan sikit. Okey. Jadi bersedialah dengan highlighter pen warna, kertas-kertas atau buku catatan, nak buat nota sendiri nota ada dalam Telegram tak payahlah buat nota nota boleh buat nota tambahan boleh macam sekarang kan, apa yang tambahan maklumat pada cikgu tahu buat catat sebagai nota Tuhan tu tak apa, tapi nak dapatkan nota ada dalam Telegram, ambil je Okey, baik. Ni topik 3.3 dan kita akan masuk yang kedua topik 3.4 kalau sempat. Itu sebabnya tengok kesempatan dapat tak kita cover Baik. Jadi kita lihat. Okey. Macam mana, apa misi pelajaran kita untuk pagi ini, untuk topik 3.3. Okey. Pelajaran untuk topik ini berjaya dicapai oleh murid sekiranya murid dapat menyatakan kaedah pemilihan yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Okey, murid dapat tahu, dapat beritahu, dapat menyatakan bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik. Itu satu. Yang kedua, menjelaskan keutamaan kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan. Okey, sekejap ni dia, dalam perlembagaan. Okey, dan kedudukan yang Tuan Agong ni, dia termaktub dalam undang-undang tertinggi negara. Dia sebagai orang nombor 1 sekali.
Dia ada ranking dia, selepas nombor 1 siapa dia, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa. Nanti kita akan belajar sebentar lagi. Okey. Yang ketiga, pelajaran ini berjaya dicapai sekiranya murid dapat menjelaskan kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan. Okey. Jadi bidang kuasa agung ni memang termaktub dalam perlembagaan. Jadi agung mestilah menjalankan kuasanya berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan. Nanti kita belajar. Jadi inilah misi pelajaran kita hari ini untuk topik ini. Okay. Alright. Baik, cuba tutup. Okay, baik. Ini dia punya pengenalan je dah kan. Pengenalan je Jadi seperti kita tahu, Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja di negara kita sejak Persekutuan Tanah Melayu 1948 lagi. Ingat balik Raja Melayu, orang Melayu menentang Melayu Union, menuntut supaya seperti konsep persekutuan, menuntut raja, kedudukan raja dipulihkan, gitu. Jadi akhirnya dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kedudukan raja sangat-sangat jelas dalam perlembagaan. Diteruskan sehingga kita merdeka, diteruskan sehinggalah Malaysia dibentuk. Okay. Yang ini pengenalan je. Kita tengok yang ini. Dalam perenggan ini ada kaedah pemilihan yang Tuan Agong. So, mari kita kena pasti. Bolehlah awak highlightkan isi-isi penting seperti yang cikgu tunjukkan dalam skrin tu kan. Yang ada highlight warna kuning ni. Betul lah dia. Okey. Baik. Seperti kita tahu, Yang Tuan Agong ni diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan. Macam mana pula baginda tu dipilih? Okay. Dia punya paperwork dia yang telah ditetapkan. Okey, baik. Yang Tuan Agong ni dipilih di kalangan raja. Raja yang bukan raja tak boleh. 9 buah negeri Melayu. Negeri Melayu mesti ada raja. Berapa banyak? 9. So, 9 orang raja. So, Perlis sampailah Kelantan. Tidak termasuk Melaka, tidak termasuk Pulau Pinang. Kedua-dua negeri ini, ada lagi wilayah persekutuan 3. Tiga kawasan ini tidak ada raja. Okay. Jadi raja yang Tuan Agong dipilih daripada 9 orang raja di 9 buah negeri Melayu dalam persekutuan. Sabah Sarawak confirm tak ada lah kan. Baik. Okay. Apakah badan yang bertanggungjawab menguruskan pemilihan yang Tuan Agong? Majlis Raja-Raja, seperti yang kita telah belajar hari Isnin lalu. Okay. Jadi Majlis Raja-Raja lah ni yang berperanan menguruskan pemilihan yang Tuan Agong berdasarkan perlembagaan persekutuan yang sedia ada dan peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, boleh buat catatan tambahan. Okey, ni boleh buat catatan tambahan Yang satu lagi ialah catatan tambahannya yang Tuan Agong ni dilantik cikgu huraikan peraturan Majlis Raja-Raja ni. So, yang Tuan Agong ni dilantik mengikut sistem penggiliran. Itu nota tambahan, boleh catat. Okey, sistem penggiliran. Sudah ada ketetapan mengikut penggiliran. Itu satu. Selalunya setiap 5 tahun sekali. So, tambahan tu catat. Okey, baik. Okey, selain jawatan Tuan Agong, ada lagi jawatan yang lain seperti timbalan yang di-Tuan Agong. Okey, seperti timbalan yang di-Tuan Agong lah. Okey. Yang ni juga dilantik. Okey. Dilantik melalui peranan Majlis Raja-Raja. Okey, kita tengok jadual di bawah. Inilah dia senarai yang Tuan Agong mengikut sistem penggiliran. Bermula dengan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. Okey, balik semula Negeri Sembilan. Okey, kemudian ulang balik pusingan kedua pula. Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, kelima dan sekarang ke-16 yang di-Pertuan Agong ke-16 sekarang hari ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riya'atuddin Al-Mustafa Billah Shah
Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Sultan Pahang kita. Okey. Baik, jelas tak setakat ini Mawadah Aliyah? Jelas. Jelas kan? Sistem. Okey, jadi kaedahnya, rumusannya, okay, kita boleh rumuskan, kita boleh cerakinkan. Yang pertama, kaedahnya ialah okey, dilantik di kalangan raja, okey, di negeri-negeri Melayu dalam persekutuan, okey, berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga peraturan Majlis Raja-Raja, okey, mengikut sistem pilihan dan setiap 5 tahun sekali. Senang sangat. Memang senang apa sebenarnya. Okey, dia banyak je apa nama ayat-ayat nak bagi sedap ni kan. Penambah perisa ni. Tapi sebenarnya itu intipatinya, seperti dalam KK yang cikgu tunjuk ni, menyatakan kaedah pemilihan YDPA. So settle. Untuk yang pertama, misi pertama dicapai. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Yang ni misi kedua. Kedudukan Tuan Agung. Okey. Baik, dalam perlembagaan menyatakan dengan jelas kedudukan Tuan Agung, iaitu seperti dalam perkara 32, bab 1, Ketua Utama Negara, perkara 32. Okey. Baik. Yang Tuan Agung sebagai Ketua Utama Negara menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, termaktub dalam perlembagaan seperti yang ada dalam buku teks anda ni dia. So di bawah Yang Tuan Agung ialah isteri Yang Tuan Agung, digelar Raja Pemaisuri Agung. Okey, Yang Tuan Agung hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Ni cikgu cakap tadi. Tapi boleh meletakkan jawatan bila-bila masa sahaja melalui surat yang ditandatangani sendiri kepada Majlis Raja-Raja, seperti yang berlaku yang Tuan Agung sebelum ni, yang Tuan Agung yang ke-15, iaitu Sultan Muhammad ke-5 dari negeri Kelantan. Dia meletakkan jawatan. Tak cukup 5 tahun lagi kan. Ataupun raja itu terhenti menjadi raja. Di peringkat negeri dia pecat ke, terhenti menjadi raja, maka dia tak boleh lagi menjadi Yang Tuan Agung. Macam tu. Termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau kita tengok balik di bawahnya lagi, inilah yang kita nak tahu. Ranking-rankingnya. Ataupun dalam bahasa Melayu, keutamaan kedudukan dalam persekutuan. So, Yang Tuan Agung ni tinggi. Ini nombor 1. 2, Raja Permaisuri Agung. 3, Raja-Raja Negeri Melayu yang lain atau Sultan-Sultan dan pemangku rajanya. Tengku Mahkota. Kemudian yang keempat, Yang Dipertua bagi negeri-negeri, yakni Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Yang kelima, bekas Raja Pemaisuri Agung yang menerima saraan diraja. Yang keenam, baru Perdana Menteri. Yang ketujuh, Timbalan Perdana Menteri. Inilah ranking keutamaan dalam persekutuan. Senang cerita, very 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 important person, VIP. Gitu. Alright. Baik. Institusi beraja merupakan, ni kesimpulan dia, merupakan penaung rakyat melangkaui semua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni mestilah memartabatkan institusi beraja kerana institusi ini menjadi lambang kedaulatan negara. Alright. Okay. Baik. Inilah dia ranking kedudukan agung dalam kedudukan Yang Tuan Agung dalam persekutuan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Setakat pelajaran tadi. Okey. Silakan kalau ada nak tanya. Okey. Saya tak ada, saya faham. Okey, bagus. Bagaimana dengan yang lain? Haikal Adam, ada nak tanya? Syamimi. Okey, Syamimi ada nak tanya? Tak ada. Okey, bagus. Yang hadir tu baguslah. Okey. Yang tak hadir pun, cikgu tak boleh cakap tak bagus. Mungkin mereka ada hal. Alright. Baik, kita tengok seterusnya. Untuk misi kita yang ketiga. Okey, cikgu ulang balik
kriteria kejayaan. Misi pelajaran hari ini tercapai apabila pelajar dapat menjelaskan kuasa Yang Tuan Agong. So yang ni kena dengar betul-betul. Okey, kena fahami betul-betul sebab kuasa Yang Tuan Agong ni dia banyak. Dia banyak. Dia ada 3 cabang kuasa dia. So dengar betul-betul, highlightkan betul-betul dalam buku teks anda. Baik. Yang Tuan Agong ni dia mengetuai, dia ada kuasa dia ada kuasa eksekutif, dia ada kuasa perundangan, ada kuasa perundangan dan ada kuasa kehakiman. Okey, baik. Jadi kita lihat dulu kuasa eksekutif. Ini kuasa Yang Tuan Agong. Okey, Yang Tuan Agong bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Bermaksud, Yang Tuan Agong tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya kerana negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ingat Yang Tuan Agong bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Namun dalam kes-kes atau situasi yang tertentu, yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan budi bicara baginda untuk membuat keputusan. Sebagai contoh dalam hal ehwal pelantikan Perdana Menteri. Sebagai contoh dalam meneliti undang-undang yang akan diwartakan, sama ada untuk setuju atau tidak setuju dengan undang-undang tersebut. Itu antara kuasa-kuasa Yang Tuan Agong yang boleh menggunakan budi bicara baginda tanpa ada nasihat jemaah menteri. Namun begitu, yang lain, dalam kuasa eksekutif terutamanya, Agong kena bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Okey, baik kat sini Jadi okey, kita tengok melantik Perdana Menteri yang cikgu cakap tadi kan. Okey. Melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Okey. Yang Tuan Agong, Yang Tuan akan melantik Perdana Menteri. Perdana Menteri ni akan dicalonkan oleh parti yang menang dalam pilihan raya. Parti yang menang dalam pilihan raya ni akan membentuk kerajaan. Kerajaan ni ahli dewan kan, kalau kita pilih wakil rakyat kan, wakil rakyatnya akan menjadi ahli dewan rakyat. Jadi Perdana Menteri ni dilantik di kalangan ahli dewan rakyat. Pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli dewan rakyat sebagai Perdana Menteri. Contoh dalam situasi Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi apabila berlakunya pertukarnya tampuk kepimpinan negara, jadi Yang Tuan Agong kita memanggillah beberapa individu ahli Dewan Rakyat ni menghadap baginda untuk mendapatkan pandangan tentang siapa yang menggantikan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Jadi dengan nasihat dengan nasihat Perdana Menteri, lepas Perdana Menteri dilantik, Yang Tuan Agong boleh melantik menteri-menteri, timbalan menteri-menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Itu dia pelajar-pelajar. Kuasa eksekutif Yang Tuan Agong melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Baik. Jawatan-jawatan penting seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara juga dilantik oleh Yang Tuan Agong. Baginda juga melantik ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Inilah dia jawatan penting. Dari segi ketenteraan, Yang Tuan Agong adalah ketua tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Maksudnya ketua bagi tentera udara, ketua bagi panglima panglima tertinggi bagi tentera udara, darat dan juga laut. Dan baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera. Untuk diplomatik ni hal ehwal luar negara, wakil kita ke negara luar. Yang Tuan Agong juga melantik diplomat. Diplomat ni wakil ataupun duta Malaysia ke luar negara.
Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas di Malaysia. Baik pelajar-pelajar, inilah kuasa eksekutif yang Tuan Agong. Tidak boleh lebih daripada itu, tidak boleh kurang. Jadi mengikut garis panduan ini. Okey, setakat ni okey? Okey tak? Kuasa eksekutif ni okey? Okey. Okey jadi highlightkanlah isi-isi penting tu. Banyak ni. Sebabnya cikgu minta awak tumpu perhatian betul-betul. Okey, itu kuasa eksekutif. Baik, kita lihat pula seterusnya ialah kuasa perundangan. Okey. Baik. Yang Tuan Agong akan memperkenankan sesuatu rang undang-undang selepas melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, cikgu nak cerita secara ringkas dulu bagaimana satu undang-undang itu dikuatkuasakan. Mula-mula dia bermula daripada usul ataupun cadangan. Kemudian yang kedua dibahaskan. Perbahasan ni banyak siri, banyak sesi. Selepas perbahasan di Dewan Rakyat, maka rang undang-undang tu dibahaskan pula di Dewan Tertinggi Negara, namanya Dewan Negara. Dewan Negara akan bahas lagi sampailah rang undang-undang tu dipersembahkan pada Yang Tuan Agong untuk diperkenankan atau tidak diperkenankan ikut baginda. Macam tu. Okey. Itu kuasa perundangan. Okey, kita tengok persidangan parlimen. Jadi Yang Tuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang dan memberhentikan serta membubarkan parlimen. Maksud dia panggil boleh bersidang, berhentikan boleh, bubarkan boleh. Itu kuasa Yang Tuan Agong. Okey. Baik, dari segi agama. Okey, dari segi kuasa perundangan, Yang Tuan Agong adalah ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Maksudnya, bagi negeri-negeri yang tidak ada raja, Yang Tuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri tersebut. Wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Jadi ketua agama Islam bagi negeri yang ada raja adalah raja itu sendiri. Raja itu sendiri. Baik, seterusnya hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Jadi, siapa yang melindungi dan menjaganya? Baginda Yang Tuan Agong. Dia akan menjaga, melindungi hak istimewa orang Melayu, Bumi Putera, Sarawak dan Sabah tanpa mengabaikan kepentingan kaum-kaum yang lain. Bermaksud, cikgu boleh buat kesimpulan, okey, hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera, Sarawak dan Sabah dilaksanakan secara berhati-hati supaya tidak mengabaikan kepentingan kaum lain. Okey, macam tu. Okey, darurat. Sekarang ni kita dalam keadaan darurat. Jadi Yang Tuan Agong, ingat balik Yang Tuan Agong dah dalam satu orang kata pengisytiharan kat TV kan, dia ada Tuan Agong baca teks darurat darurat jadi boleh membuat pengisytiharan darurat selepas memastikan betul-betul wujudnya ancaman keselamatan dan juga ekonomi. Seperti yang berlaku sekarang, ancaman ekonomi dan ancaman kesihatan. Jadi Yang Tuan Agong mengisytiharkan darurat. Macam tu. Baik, itu untuk kuasa-kuasa perundangan oleh Yang Tuan Agong. Faham setakat tu? Tanya dulu, faham ke tidak? Faham tak? Faham jadi gariskan, highlightkan ni. Senang. Baik. So banyak kan kuasa Yang Tuan Agong? Banyak sebenarnya. Okey, sebabnya awak kena tumpu perhatian. Baik, kita lihat kuasa yang ketiga, kuasa kehakiman. Kuasa kehakiman. Baik. Yang Tuan Agong melantik hakim Mahkamah Atasan. Okey, Mahkamah Atasan ni dia ada dua. Mahkamah Tinggi ada dua dalam Mahkamah Atasan ni ada dua mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Dua mahkamah ni adalah Mahkamah Atasan. So Yang Tuan Agong akan melantik hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ini penting ni, sebab hakim yang bakal dilantik mestilah tidak dipengaruhi oleh mana-mana blok
kerajaan ataupun blok pembangkang. Dia mesti bebas. So, Yang Tuan Agong lah berkuasa melantik hakim-hakim ini. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri boleh menasihat Yang Tuan Agong untuk melantik hakim. Tetapi nasihat itu setelah mendapat pertimbangan daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan Majlis Raja-Raja. Okey. Kita tengok siapakah hakim Mahkamah Atasan itu. Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi, okey, Malaya, Sarawak dan Sabah, Mahkamah Persekutuan, Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Okey, paling tinggi sekali Ketua Hakim Negara. Baik, itu kuasa kehakiman. Okey, kita tengok lagi kuasa pengampunan. Di bawah kehakiman So, bagi jenayah-jenayah yang dibuat di kawasan wilayah persekutuan, okey, pesalah boleh memohon untuk mendapat ampunan daripada Yang Tuan Agong. Okey. Bagi manakala manakala untuk kuasa mengampunkan baginda juga berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Okey. Jadi mengampunkan ni maksudnya dibebaskanlah. Faham tak? Ampun. Okey, awak diampunkan. Terus bebas daripada penjara. Okey, menangguhkan ni maksudnya tangguhkan hukuman kepada satu tempoh tertentu. Meringankan hukuman ni maksud daripada contohnya penjara seumur hidup kepada penjara 20 tahun sahaja. Macam tu. Okey, siapa yang berkuasa? Yang Tuan Agong. Bagi hal-hal jenayah yang dibuat yang dilakukan di wilayah persekutuan. Okey, baik. Settle untuk kuasa-kuasa ataupun bidang kuasa Yang Tuan Agong. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya setakat ni? Silakan. Silakan belajar-belajar, ada nak tanya? Cikgu. Ya, silakan. Contoh situasi kuasa pengampunan tu yang pernah berlaku. Okey. Kurang jelas. Okey, kurang jelas situasi yang pernah berlaku. Sebenarnya banyak dah berlaku. Okey. Cuma dia tidaklah masuk dalam berita surat khabar yang ni telah diampunkan, tidak. So, okey, ni pengalaman cikgu di tempat cikgu dulu, di kampung cikgu dulu. Okey, ada seorang ni dia telah diampunkan lah. Okey, dia telah diampunkan oleh Yang Tuan Agong. Kalau tak silap cikgu, dia melakukan jenayah lah. Okey, jenayah apa cikgu tak pasti, cuma diampunkan dari segi diringankan hukuman. Okey, contoh dia sepatutnya dipenjara seumur hidup. Okey, dia penjara seumur hidup dengan sepanjang hayat ni berbeza. Seumur hidup ni dia penjara sampai tua. Sampai tua dok buat cetong, barulah dibebaskan. Kena ingat tu. Manakala penjara sepanjang hayat, dia tidak dibebaskan, dia akan mati dalam penjara. Jadi jenayah ini, pesalah inilah pesalah ini mendapat hukuman daripada mahkamah, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup ni sampai kita tua dah. Tua dekat dalam penjara tu, baru kita dibebaskan. Tua sungguh. Okey, kalau tersilap cikgu 80 tahun, 70 tahun. Okey, macam itulah bergantung kepada kesalahan yang dibuat. Okey, dan juga hukuman, berapa tahun mahkamah tu menjatuhkan hukuman kan. Jadi mendapat keampunan daripada Yang Tuan Agong daripada penjara seumur hidup kepada beberapa tahun saja. Rasanya dalam 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun macam tu. Jadi macam itulah mawadah. Okey, tu satu. Yang kedua, anggota tentera yang melakukan salah laku jenayah atau tata tertib dan dibicarakan di mahkamah tentera dan didapati bersalah, dijatuhkan hukuman.
Okey, dijatuhkan hukuman. Dijatuhkan hukuman, maka anggota tentera yang bersalah ataupun yang bersalah ini akan boleh memohon keampunan daripada Yang Bertuan Agong. Dia adalah kriteria dia. Contohnya selama hukuman itu pesalah laku ni menunjukkan sikap yang baik sepanjang tempoh hukuman. Kan? Jadi Yang Tuan Agong boleh menggunakan budi bicara baginda lah untuk mengampunkan hal-hal jenayah yang telah dijatuhkan oleh mahkamah. Macam itulah situasinya Mawadah. Sebab cikgu nak cerita panjang-panjang tak boleh sebab benda ni dia tak keluar dalam surat khabar, tak cerita dalam media sosial Facebook. Kan? Selalu yang tahu kepada ahli keluarga yang terlibat. Ahli keluarga terlibat ataupun kampung tu ditawar dia ni pernah kena penjara dulu. Patutnya seumur hidup tetapi diampunkan Agong. Itu dah cikgu dengar dulu kat kampung cikgu kan, kat kedai-kedai kopi orang cerita macam tu lah. Maksudnya boleh. Boleh. Tetapi sebenarnya ceritanya nasib. Berapa ramai orang ataupun baduan yang nak memohon keampunan daripada Yang Tuan Agong. Berapa ramai kan. Jadi begitulah cerita ni. Okey, ada lagi ni soalan? Ada lagi soalan? Ada? Okey, kalau tak ada kita masuk topik 3.4. Okey. Alright, sebelum tu kita buat senaman-senaman ringan, ambil nampas sekejap, Ada kopi kat sebelah boleh minum, kan? Boleh minum sekejap, Kita dah lebih 20 minit kita pandang gadget ni, nanti kita orang kata stres pula ataupun penat otot mata kan. Jadi kita ambil nampas sekejap. Kita senaman je, regang-regangkan, minum-minum kopi ke, minum-minum air ke kan. Jangan makan nasi sudah tak jadi pula nak belajar. Alright. Kita masuk topik yang baru 3.4, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Topik ni, bab ni menarik sebenarnya pelajar-pelajar. Kita tahu bila kita belajar bab ni, kita tahu hak-hak kita sebagai warga negara dan kita tahu kuasa-kuasa raja, kuasa-kuasa Yang Bertuan Agong, kita tahu demokrasi itu apa, kita tahu apa tanggungjawab kita kepada negara. Menarik bab ni, sangat-sangat menarik. Baik, untuk topik 3.4, apakah misi pelajaran kita untuk 3.4? Jeng-jeng. Ini misi kita. Kita besarkan sikit. Yang pertama, untuk topik ini, pelajar dapat merasionalkan ni mewajarkan kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kedaulatan berada di tangan rakyat dalam amalan pilihan raya. Apa maksudnya tu? Jadi kita akan belajar. Yang kedua, pelajar akan belajar tidak boleh menyalahgunakan kebebasan asasi seperti yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Apa itu kebebasan asasi? Kita akan belajar sebentar nanti. 10 minit je lagi. Dah 8.30 dah. Nampak? Macam tak sempat je latihan tu kan? Yang ketiga, menjelaskan kepentingan pengasingan kuasa dalam perlembagaan. Alright. Jom kita pergi one by one. Ready? Jangan ngantuk. Relax, steady, santai-santai je. Cikgu pun tak banyak guna slide kan. Kita guna buku teks je. Buku teks ni pun dah cukup dah ni sebenarnya. Baik, pilihan raya, simple saja. So, tengok KK tadi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Baik. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen, dua perkataan digabungkan, demokrasi berparlimen. Parlimen ni satu institusi, yang di dalamnya ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi ahli Dewan Rakyat dilantik melalui pilihan raya. Itulah dia amalan pilihan raya kat sini kita belajar. Baik. Pilihan raya umum ataupun cikgu lepas ni cikgu gunakan singkatan PRU.
akan diadakan dalam tempoh 5 tahun. 5 tahun sekali. Okey. Sekiranya kerajaan tu memerintah, okey, lebih pada 5 tahun, secara automatik parlimen terbubar. Lebih 5 tahun, maksimum 5 tahun ni. Okey, secara automatik parlimen terbubar, kerajaan itu pun terbubar. Kena buat pilihan raya sama ada untuk kekalkan kerajaan atau tukar kerajaan. Jadi pilihan raya kita telah belajar dalam tingkatan 4 telah diadakan di negara kita sejak negara kita mencapai kemerdekaan lagi. Pilihan raya umum Sebelum tu ada pilihan raya. Sebelum kita kemerdekaan, pilihan raya nak memilih Majlis Perundangan Persekutuan. MPP, ingat balik sejarah tentang 5. Yang tu kita nak pilih kita imbaskan balik pilihan raya MPP tu, kita pilih wakil-wakil ataupun pemimpin-pemimpin yang akan bakal menerajui negara kita yang merdeka. Okey, untuk PRU pula kita dah amalkan sejak kita merdeka lagi. Okey, sampailah hari ni. Okey. Baik, kita tengok. Ni lambang, ni tak payahlah. Ini awak tahu je lah, awak tengok je lah. Ni antara lambang-lambang parti politik yang masyhur yang bertanding dalam pilihan raya. Okey, dalam pilihan raya ada kempen kempen pilihan raya dilaksanakan dalam tempoh tertentu. Ada yang 14 hari, ada yang 11 hari maksudnya tak boleh lebih pada 14 hari. Okey, bergantung kepada budi bicara SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR ni badan yang bertanggungjawab menguruskan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Baik, cikgu nak tambah. Boleh buat catatan tambahan. Pilihan raya kecil, okey, diadakan bukan tempoh 5 tahun. PRU 5 tahun. Pilihan raya kecil PRK ni diadakan 3 sebab. Okey, catatan tambahan. Okey, PRK. Yang pertama, berlaku kematian ahli Dewan Rakyat. Dia mati, meninggal dunia, tak kisah sebab kemalangan ke, sebab kesihatan ke, tak kisah. Okey. Jadi bila dia mati, kosong kerusi. Kan kosong kerusinya kan, kena buat pilihan raya. Tak semestinya 5 tahun. Okey. Baik, yang kedua, apabila berlakunya pemecatan, dipecat sebagai ahli Dewan Rakyat, so kosong kerusinya, kena buat pilihan raya. PRK, pilihan raya kecil. Tu yang kedua. Yang ketiga, okey, ahli Dewan Rakyat itu meletak jawatan, so kosong kursinya, kena buat PRK. Tu catatan tambahan. Okey. Baik. Sebagai rakyat, kita rakyat, kita mestilah mendaftar sebagai pengundi. Rakyat, kita mesti daftar sebagai pengundi untuk memilih wakil rakyat, sama ada di peringkat parlimen ataupun di peringkat negeri. Okey. Jadi itu sebabnya, cikgu cakap kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Okey. Rakyat yang bijaksana perlu memilih wakil rakyat yang pada pandangan mereka dapat mentadbir negara dengan betul, dengan penuh wibawa, dengan berintegriti, boleh memajukan negara. So, itu sebabnya kuasa berada di tangan rakyat. So, rakyatlah betul-betul pilih wakil rakyat yang sesuai, yang boleh buat kerja, yang boleh menjaga kebajikan rakyat, yang boleh membela rakyat. Nampak, yang boleh membantu rakyat bila susah. Bila susah boleh bantu rakyat, bukannya cakap kosong, cakap okey bila nanti gini, janji-janji manis, tetapi bila dah jadi kerajaan, tak boleh, tak buat pula perkara yang dijanjikan. So, itu cikgu cakap kuasa di tangan rakyat. So, sekiranya rakyat merasakan wakil rakyat mereka ini bagus, mereka pilih. So, wakil rakyat yang terpilih ni berdasarkan parti politik yang kemudian menang dalam pilihan raya akan membentuk kerajaan. So, kerajaan yang dipilih adalah dari rakyat sendiri. Itulah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan rakyat boleh tukar kerajaan yang memerintah kepada kerajaan baru. Apabila dalam tempoh 5 tahun tu, dia tengok
Sorry dah, sampai mana tadi Mawadah? Terputus. Sampai mana tadi? Ibu cakap. Mawadah, sampai mana kita jelaskan tadi, cikgu jelaskan tadi? Terputus saya tadi. Haikal, dengar suara cikgu? Dengar tu. Sampai mana? Sampai mana cikgu? Terputus tadi, terputus. Sampai parti politik tadi. Oh, parti politik parti politik. Ni Yang ni Yang ni ke? Ya. Nampak tak? Ya. Yang ni. Betul. Okey, baik. Sorry, terputus pula Tak tahu pula macam mana terputus. Okey, baik. Ada tak cikgu jelaskan PRK tadi? Ada. Yang raya kecil. Tiga faktor tadi. Tiga faktor tadi kan. Okey, jadi pelajar-pelajar, itulah maknanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat akan berkuasa sama ada dia nak kekalkan kerajaan itu ataupun nak tukar kerajaan. Itulah maksud kedaulatan rakyat. So bila rakyat, tempoh 5 tahun tu adalah tempoh sesuai rakyat menilai kemajuan kerajaan yang mentadbir. Dan selepas 5 tahun rasakan kerajaan ni tak berapa bagus lah, tukar melalui pilihan raya seterusnya. Kalau rakyat rasakan kerajaan ni bagus sekali, semua terbela, pembangunan nampak depan mata, integriti, ada kekayaan negara secara adil dan sesama. So, kekalkan kerajaan tersebut dalam pilihan raya akan datang. So, kuasa kedaulatan negara sebenarnya berada di tangan rakyat. Undi akan menentukan masa depan negara. Pelajar-pelajar. Jadi, itulah sebagai rakyat, kita mestilah menunaikan hak dan tanggungjawab kita sebagai pengundi dalam pilihan raya. Supaya wakil rakyat yang berwibawa dapat dipilih. Dan wakil rakyat inilah yang akan membawa suara kita peringkat lebih tinggi supaya keadilan kepada rakyat, supaya pembangunan dapat ditujukan terus kepada golongan sasar, iaitu rakyat sendiri. Rakyat sebenarnya yang berkuasa. Bukan wakil rakyat sebenarnya, kalau awak nak tahu. Yang berkuasalah rakyat. Jadi rakyat akan berkuasa menentukan yang akan tukar kerajaan atau kekalkan kerajaan. Kan? Jadi marilah sama-sama kita mendaftar sebagai pengundi. Awak lah tu nanti tahun depan 18 tahun kan. Pergi pejabat pos, daftar cepat-cepat. Sebab kalau awak nak tahu, kemungkinan kita ni nak RU sekali lagi ni, tak lama lagi ni kan. Kita PRU dah 18, kat 18, 19, 20, 21. Nampak? Nampak tak? 18 dah PRU yang lepas, yang lalu 19, 20 dah, 21, tahun depan 22. Dah cukup 5 tahun. Cukup 5 tahun dah tu PRU ni. Jadi pelajar-pelajar undi. So undi pula mendaftar sebagai pengundi dulu. Mana boleh terus je pergi ke sekolah mengundi. Awak tak daftar tak boleh, kena daftar dulu. Baik. Dah pun menunjukkan pukul 8.43 pagi. Habis dah waktu kelas sejarah kita ni. Baik. Betul lah seperti anggapan cikgu. Yang pertama, cikgu tak sempat habiskan 3.4 ni. Topik ni Kemudian yang kedua, tak sempat juga nak bincang soal tu. Jadi untuk yang hari Senin cikgu bagi tu, siapkan, kemudian hantar ke Telegram cikgu dan cikgu semak. Dan sebenarnya pelajar-pelajar, segala tugasan yang awak hantar pada cikgu tu, daripada Teta 4 tu, sebenarnya cikgu dah masukkan sebagai markah dalam PBD. Awak je tak tahu. Kan? Bila penjaga nak ataupun nanti masa SPM, kita akan keluarkan awak punya markah keseluruhan pentaksiran bilik darjah. So hantarlah awak punya esei tu, hantar, jangan tak hantar. Baik. Jadi kita akan jumpa kembali pada minggu depan, hari Senin pukul 9 pagi, sambungan untuk kebebasan asasi. Dan seterusnya sampai habislah. Dan
Jangan lupa hari Khamis minggu depan kita ada seminar dan bengkel pemantapan kebat. Okay, telah berapa hari cikgu nak buat? Mungkin sehari, mungkin 2 hari. Tengok dulu macam mana tengok sesuai. Tengok tengah fikir macam mana. Okey, baiklah. Dalam 40 dah mungkin awak ada kelas lagi pada hari ni dan cikgu pun kena pergi sekolah. Kejap lagi pulang pukul 9 ada kerja-kerja penting. So, cikgu terpaksa tangguhkan hari ni. Minta maaf banyak kalau sekiranya ada salah dan silap cikgu Dan kalau ada soalan, contoh tentang topik ini, tak sempat nak tanya sekarang, awak tanya dalam Telegram. Tanya dalam Telegram kalau ada soalan-soalan yang tak faham ke apa, tanya dalam Telegram, cikgu cuba jawab insya-Allah. Kalau tak tahu, cikgu tak tahulah. Ataupun cikgu kena cari rujukan-rujukan lain, cari dulu baru dah jawab soalan awak. Macam itulah. Okey, baiklah. Itu saja dari cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kelas ditangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Sama.